Okey, Assalamualaikum. Selamat petang. Waalaikumsalam, Madam. Alright, so saya nak teruskan saya tak nak tunggu dah yang masuk lambat tu. Okey, kita akan sambung carboxylic acid and derivative 10.3. Okey, ada dua kelas lagi yang belum masuk 10.1, 10.2. Tak apa, saya terus nak sambung hari ni 10.3. Okey, dalam 10.3 dia ada boiling point, solubility dan juga acidity. Tetapi untuk 1 jam ini, saya nak masuk acidity sahaja. Ini saja. Okay, so maksudnya untuk kelas yang belum masuk, saya akan sambung nantilah yang daripada 10.1 sampai kepada solubility. Okay, right, so saya nak masuk acidity, kita teruskan pergi kepada slide dia. Pada muka surat acidity, muka surat 7. Okay, semua tengok muka surat 7. Sambungan untuk kelas 2 jam kelas yang pagi tadi, sambungan masuk acidity. Okay, kita nak explain the acidity of carboxylic acid compare dengan alkohol dan phenol. Okay, yang pertama adalah kita nak tengok faktor resonance effect. Carboxylic acid is relatively a weak acid. Dia adalah acid, okay, dan dia adalah kategori weak acid. However, it is stronger than phenol and alcohol. Maksudnya dari segi kalau kita bandingkan carboxylic acid berbanding phenol dan alkohol, dialah yang paling kuat. So acidity dia akan lebih tinggi berbanding kalau kita ikut susunan menurun ni. Mula-mula yang paling kuat adalah carboxylic acid followed by phenol followed by water, dan yang paling rendah adalah alkohol. Yang di belakang ni, daripada phenol kepada alkohol ni kita dah belajar dalam chapter alkohol. Yang ini kita tambahkan asid carboxylic. Okay, so kita tengok equation kalau macam mana dia menghasilkan sifat asid. So asid adalah yang boleh donate proton kan. So kalau untuk kita tengok equation, tengok untuk carboxylic acid. So carboxylic acid kita tambah dengan water untuk buktikan sifat asid dia. Dapat R C double bond O, O minus dan H3O plus. Maksudnya ambil water dan juga H ni, jadikan dia H3O plus. Maka dia bersifat asid lah. Okay. Ion yang dihasilkan ini nama dia carboxylate. Carboxylate ion. Carboxylate ion. Okay. Kalau kita tengok previous lesson, tengok phenol. Phenol juga menunjukkan sifat asid bila kita tambah dengan water. Dia akan dapat phenoxide ion. Dan H3O plus. So nama ini adalah phenoxide ion. Jadi juga ada sifat asid. Okey. Dan untuk alkohol tambah water, dia akan dapat alkoxide ion dan asid. Nama dia alkoxide ion. Alkoxide ion ni sangat tidak stable lah berbanding dengan ion-ion yang lain. Okay, so dia menunjukkan sifat-sifat asid. Now kita nak bandingkan dari segi kekuatan dia, mana lebih kuat, mana lebih lemah. So kita bincangkan dulu carboxylate ion. Okay, carboxylate ion, kita dah tahu bahawa carboxylic acid lebih berasid daripada yang lain-lain. Okey, maksudnya carboxylate ion tu adalah benda yang stable lah. Kalau dia lebih berasid, maksudnya dia lebih mudah singkirkan hidrogen. Due to the resonance stabilizations of the carboxylate ion, the electrons in carboxylate ion are delocalized between two oxygen atoms. Thus, H plus is easily donated and carboxylic acid is more acidic than phenol. Okay, dia dah bagi tahu dekat situ. So kita nak tengok macam mana dia buat delocalization between two oxygen atom. Okay, carboxylate ion tadi yang terhasil daripada alkohol daripada depan ni, ini carboxylate ion. Okay, so macam mana dia buat resonan? R C double bond O, O minus. Dia dapat macam tu kan? So elektron dekat sini dia boleh lompat-lompat.
Dia lompat masuk sini, yang ini akan keluar di atas. Jadi apa yang berlaku adalah dia buat resonance, dia tukar pula atas ni yang O minus, bawah sini yang O double bond. So proses pergerakan elektron ni kita panggil dia delocalization of electron. Okay, di antara dua oksigen atom, yang inilah dua oksigen dekat sini. Yang ini, dua oksigen ni. Okay, dia ada carboxylate tu ada dua oksigen. So proses ini lebih cepat berlaku. Okay, apabila dia lebih cepat berlaku, maksudnya dia lebih mudah untuk singkirkan hidrogen. Maka dia lebih berasid. Okay, so apa compare dengan phenol? Phenoxide ion, previous lesson dah belajar. Phenoxide ion pun dia akan singkirkan H+ juga. Cara disingkirkan H+ adalah dia menghasilkan phenoxide ion di mana oksigen delocalize dalam benzin. Okey. Proses oksigen untuk delocalize dalam benzin ni agak ambil masa yang lama kan. Dia panjang lah proses dia. Dia akan masuk ini, keluar yang ini. Okey, ring dia banyak. Okey, ini dia masuk. Dia keluar kat sini. Ni contoh lah. Okey, pergerakan dia panjang. Ni saya buat separuh je. Okay. So ini pun lompat sini, ini naik atas. Okay. So dia ada okay. So dia ada pergerakan delocalization dia. Cumanya dari segi penghasilan dia, yang ini lebih cepat terbentuk. Lebih easily donated. Sebab resonan dia lebih mudah. Lebih mudah terbentuk. Sebab tu carboxylate ion lebih stable dan lebih berasid. Lebih mudah disingkirkan hydrogen compared to phenoxide ion. Okay. Untuk alkoxide ion, alcohol aliphatics are less acidic than water because the presence of electron donating group, which is alkyl group, would increase the density of negative charge on the oxygen atom, making the RO minus less stable. Thus acidity decrease. Okay, untuk RO minus, untuk R, alkohol, bila dia react dengan water, dia akan dapat RO. RO minus ni adalah sangat tidak stable. Sangat tidak stable berbanding dengan OH minus. Sebab tu dia yang jadi less acidic daripada water. Okay. Kenapa dia less stable? Sebab dia ada EDG. Dia ada EDG iaitu dia ada R. Dia ada R. R ni adalah EDG. R ni menyebabkan ikatan antara O dan H tu semakin tebal. Semakin kuat. Ya, sebab tu dia kata increase density. Bila dia semakin tebal dan kuat, dia semakin susah untuk singkirkan hidrogen. Bila susah singkirkan hidrogen, bermaksud acidity dia akan decrease. Okay. So as conclusion, kalau kita susun, paling berasid adalah carboxylic acid. Lepas tu diikuti oleh phenol belakang dia. Okay. And then water. Lepas tu baru alcohol. Ini in order of acidity increase. Reason dia, ini carboxylate ion more stable than phenoxide ion. Yang ini RO minus less stable than OH minus ion. Okay, cara nak explain boleh tengok yang dalam sini. Okay, alright. So itu acidity. Next. Tadi kita tengok acidity between empat benda iaitu antara phenol, carboxylic acid, alcohol dan water. Antara carboxylic acid dengan compound-compound lain. Sekarang kita nak tengok between carboxylic acid pula. Explain the acidity of halogenated carboxylic acid based on the number of halogens and positions of halogens. Okey, sebelum kita pergi kepada unsur-unsur halogen yang ada pada carboxylic acid, kita tengok dulu maksud inductive effect. Inductive effect. Ni faktor yang kedua iaitu inductive effect. Inductive effect ni kita gunakan bila kita nak membandingkan carboxylic acid dengan carboxylic acid. Kalau resonan tu carboxylic acid dengan compound yang saya sebut sebelum tu tadi. Okay, so apa kesan inductive effect? Inductive effect ni bila kita ada electron withdrawing group. Tadi yang R tu adalah electron donating, ini electron withdrawing, maksudnya EWG, withdrawing, yang menarik.
Dia dikenali sebagai kumpulan deactivating group that attached to the carboxylic ion will delocalize the negative charge, thereby stabilize the carboxylic ion and increase acidity. Okay. Electron withdrawing group such as, okay, siapakah electron withdrawing group? Antaranya NO2, kumpulan dan kumpulan halogen. Okay, apa kesan withdrawing group? Reduce the electron density of OH bond. Thus, OH bond become weaker and H plus easily released. The compound said to be more acidic. Therefore, presence of electron withdrawing group will increase the acidity. Okay, sini quote penting. Kehadiran EWG akan menyebabkan acidity bertambah tinggi, bertambah kuat. Okay. So macam tu, macam mana nak tengok dia punya acidity dia bertambah kuat? Okay, kita tengok berikutnya. Contohnya, kita tengok contohnya teruslah. Okay, ada dua compound dekat sini. Satu 2-chloropropanoic acid compare dengan propanoic acid. Apa beza dia? Okay, 2-chloro ni dia ada kloro. Kloro tu adalah kumpulan halogen. Ingat, semua kumpulan halogen adalah kumpulan EWG. Halogen kan electronegativity dia kuat, dia menarik elektron ke arah dia. Okay, dia tarik, dia withdraw ke arah dia. So, kumpulan penyedut elektron macam tu, EWG. Okay, so untuk ini katakan A ini B, compound A ni kelebihannya adalah dia ada kloro. Yang ini tidak ada kloro. So, apa fungsi kloro? Kloro ni akan jadi EWG. Okay, contohnya, katakan saya buka struktur ni. Okay, saya buka nak bagi awak faham. Okay, kita nak tengok kehadiran kloro ni apa kesan kepada OH bond. Kita nak tengok bond dekat sini. Bond yang saya kuningkan. Sebab bila kita nak buat acidity, bermaksud kita nak putuskan O dengan H ni, kita nak keluarkan H+. Kita nak keluarkan H+. Semakin mudah kita singkirkan H+, semakin tinggi asid compound tersebut. Okay, sekarang ni kumpulan compound A ni dia ada dia ada EWG. So EWG ni dia akan menarik elektron ke arah dia. Dia tarik. So bayangkan seolah-olahnya awan dia terherot ke sini. Seolah-olahnya awan dia macam tu. Terherot ke bawah lah, ke bawah macam tu. Jadi ikatan antara O dan H tu semakin nipis. Bila nipis dia mudah untuk diputuskan dan dia senang keluarkan hidrogen. Okay, berbanding sebelah sini, ini adalah kumpulan EDG, kumpulan yang memberi kesan pertambahan elektron. Dia menebalkan antara O dan H, jadi dia makin tebal. Bila makin tebal, nak putuskan hidrogen tu susah. Okay, so bila dia susah, dia akan jadi less acidic. Faham? Kesimpulannya, kehadiran EWG akan melemahkan ikatan antara O dan H. Bila melemahkan ikatan, dia lebih mudah terputus, menyebabkan compound itu menjadi lebih berasid. Okay, kita baca ayat kat sini. 2-chloropropanoic acid more acidic than propanoic acid because 2-chloropropanoic acid has chlorine. So apa kaitan dia? Apa kelebihan dia? Chlorine is an electron withdrawing group. Jadi apa kesan dia kalau ada withdrawing group? Therefore, reduce the electron density between OH bond. Kenapa nak reducekan OH bond punya density? OH bond become weaker and H easily release. So easily release maksudnya dia akan jadi more acidic. Okay, itu kesan kehadiran EWG terhadap karboksilik. Dia akan increase the acidity. Okay, boleh tu? Next. Next is number of halogen. Tadi kita compare satu ada EWG, satu tak ada EWG. Sekarang kita nak tengok bilangan dia pula. Kalau dia ada banyak, number of halogens. Okay, so compare compound ni, A dengan B. Kita ada compound A. Kita ada compound B. Okay, compound A ada 2 kloro.
Compound C ada compound V ada satu kloro. Nama dia 2,2-dichloro. Nama dia 2-chloro. Dua-duanya adalah propanoic acid. Okay, beza dari segi number of halogen present. Okay, kalau kita tengok berdasarkan yang ini, yang mana lebih banyak EWG? A inilah. A ni ada 2 chlorine. Maksudnya ada 2 EWG present. Ini cuma ada satu kloro, iaitu satu EWG. Okay, tadi saya kata kehadiran EWG menyebabkan ikatan antara O dan H semakin lemah dan H mudah diputuskan. Itu kalau satu. Maksudnya kalau ada lebih banyak EWG yang hadir, ikatan antara O dan H itu lebih mudah, lebih nipis lah, lebih rapuh lah sebab tarikan EWG akan menjadi sangat kuat. Maka dia lebih senang untuk singkirkan hidrogen. Okay, so ayat dia yang ada 2 kloro ni more acidic berbanding yang ada satu kloro. Contain 2 Cl atom that make the bond of OH become weaker than the one that has only one chlorine atom. Thus H is easily donated. Tambahkan dekat sini, lupa nak tambah. Cl is electron withdrawing group. Tu ada markah tu. Kena ada. Okay. So presence of more more of halogens, more EWG will increase the acidity. Okay. Ini contoh kalau ada dua halogen. Okay. Kalau kita ada, kita tengok kedudukan halogen pula. Saya nak tambah satu lagi. Tadi kita tengok ada EWG. Yang ini bilangan EWG. Okay, kalau saya compare satu lagi, saya tambah kat bawah ni satu soalan baru. Let's say saya ada CH3, CHF, C double bond OOH, compare dengan CH3, CHCl, C double bond OOH. Okay, saya ada C dan saya ada D. Which one is more acidic? C ataupun D? Siapa lebih acidic? C atau D? C. C atau D? C. Okay, tengok Chlorine, bezanya D adalah chlorine, C adalah fluorine. Kumpulan halogen, semua halogen adalah EWG. Bezanya adalah C ni saya pakai halogen F, fluorine. D tu saya pakai halogen chlorine. Yang mana lebih berasid? Dua-dua tu adalah EWG. Siapa lebih berasid sekarang ni? Common sense? C lebih berasid. Kenapa, Alia? Betul, C lebih berasid. Reason? Anyone? Cakap apa? Both fluorine and chlorine are EWG, but C is more acidic than D because apa? F more electronegative than C dan chlorine. Sebab F lebih elektronegatif berbanding klorin. Maksudnya kekuatan EWG terhadap fluorine lebih tinggi. Fluorine tu tarik lebih kuat berbanding klorin. Faham tak? Both acidic, cuma yang ada F tu lebih rentapan dia, tarikan dia lebih kuat berbanding tarikan daripada klorin. So dia akan lebih berasid lah. Okay. So tulis dekat sini OH bond tu jadi apa? H plus easily donated. Okay, maksudnya OH bond in C are more
more weaker than OH bond in D. Macam itulah. Okay, next. Position. Sekarang kita tengok kedudukan pula. Okay, kita ada compound yang sama. Both are propanoic acid. Okay, bezanya adalah yang pertama 2 chloro. Yang ketiga 3 chloro. Both are chloro. Cuma beza kedudukan. 3 chloro dengan 2 chloro. Between A dengan B. Which one more acidic? 3 chloro atau 2 chloro? Jawapannya jawapan dia ada kat sini lah ni. Baca pun senyap. Nak baca pun tak boleh ke? Ni apa ni? Ini yang 1, 2. Ini yang 2 chloro. 1, 2, 3. 3 chloro. Jawapannya adalah more acidic ni Allah. Sorry, terkari tempat lain. 2 chloro yang more acidic dan 3 chloro. Okay, kenapa 2 chloro more acidic dan 3 chloro? Because distance between chloride atom and carboxyl group in 2 chloro is nearer compared to 3 chloro propanoic acid. The OH bond in 2 chloro propanoic acid is weaker than in 3 chloro. So H plus is easily donated. Jarak dia. Okay, tengok kedudukan pula. Ni dari segi jarak. Maksudnya semakin dekat dia dengan carboxyl group, semakin kuatlah tarikan dia. Kalau duduk jauh, dia tarik juga tapi kekuatan dia agak lemah lah berbanding yang dekat. So yang mana lebih dekat? 1, 2. 2 ni lebih dekat dengan OH kan? 1, 2, 3. 3 jauh daripada OH. So dia nearer the EWG to the carboxyl group. Maksudnya the weaker the OH bond. Sebab tadikan dia lebih kuat. Thus H plus is dedonated, it become more acidic. Okay. Okay, next. Tadi kita compare halogens, kedudukan, distance dan ada dan tiada. Next kita nak compare acidity between carboxylic acid yang tidak ada unsur EWG. Contohnya. Okay, ini kita ada butanoic acid and propanoic acid. Ethanoic acid is more acidic than butanoic acid. Kenapa? Kerana saiz dia lah. Okay. Yang ini dia ada 2 EDG. 2 EDG. Ini kumpulan R kan, EDG. Yang ini dia ada 3 EDG. More lah, jangan sebut 3 dengan, jangan sebut number. Sebut more less saja. Ini less EDG. Ini besarkan R dia, more EDG. Okay. Apa kesan EDG? EDG ni menyebabkan O dengan H tu menjadi bertambah kuat. Jadi dia akan susah singkirkan hidrogen. So dia akan jadi kurang berbasic. The size of R group in butanoic acid is larger than ethanoic acid. Therefore, this one is stronger releasing group. Yang adalah butanoic acid stronger releasing group than propanoic acid. The density of OH bond increase and H is difficult to be donated. So yang lebih berasid adalah propanoic acid. Kenapa sini ethanoic sini ni salah tulis. Ni propanoic. Tentukan typo. Alright, senyap je tu. Boleh ikut tak ni? Boleh, madam. Tengah struggle, madam. Tengah struggle. Okay. Dah selesai struggle-nya? Okay, kita cuba soalan. Arrange the following compound in order of decreasing acidity. Okay, susun. Saya ada phenol. Propanediol, decreasing acidity.
Propanediol. Propanedioic acid. Dan propanoic acid. Okay, katakan saya nomborkan dia senang. A, B, C, D. Okay, susun in order of decreasing acidity. Maksudnya kita nak kena cari yang paling berasid dululah. Okay, saya bagi masa kejap untuk awak fikir. Okay, susun paling berasid siapa? Paling berasid. Lalu kita dengar daripada ya. Siapa nak try? Mana ni? BFT ramai tak masuk ni. Nanti saya nak keluar suara nama ni. Okey, nak dengar daripada Sudais. Sudais, paling tinggi, paling berasid siapa? Mana Sudais? Ada, madam. Apa jawapan? Sekejap apa, madam? Paling berasid siapa? A, B, C, D. Nampak ni cepat. Next, Azrul Hafiz. Siapa paling berasid? Saya try ya, madam. Apa tadi dia cakap tu? Okay. CDAB. Sekejap C, D, C, D, A, AB. C, D, A, B. Okay, thank you Irfan. Okay, jom kita tengok jawapan Irfan. Okay, C betul. D betul. A betul, B betul. Betul Irfan? Thank you Irfan. Saya bagi tumpuan. Okay, jawapannya C, D, A, B. Kini kita tengok reason dia. Okay, so kenapa C ni paling berasid? Sebab C tu dia ada 2 karboksil. 2 karboksil group dekat situ. So dia akan jadi paling berasid lah. Okay. Right. Next is, so dekat sini reason dia tulis C has 2 COOH group. Jadi most acidic. Okay. Compared to D.
antara D dengan B, antara D dengan A. Sekejap, D ni carboxylic acid juga. Dia ada 1 COOH group. Okay. A ni adalah phenol. B ni adalah alkohol biasa. Okay. Antara DBA, kita boleh cerita dari segi resonan. Ini carboxylate ion. More stable than phenoxide ion. Sini akan ada phenoxide lah. Awak boleh kata D more acidic than A because carboxylate ion are more stable than phenoxide ion. So bila kita cakap ini, kita dah cerita pasal dua benda tu. Okay. So yang ini kita kata least acidic because RO minus ion is less stable. Less stable maksudnya dia akan difficult to donate dia punya H plus ion. Bila sebut semua benda ni, sertakan pada ayat akhir tu H plus easily ataupun difficult to donate. Okay, next soalan B. Compare the acidity if you have acetic acid, ethanol, trifluoroacetic acid and 2,2-difluoroethanol. Okay, saya lukis struktur dia. Acetic acid tu adalah ethanoic acid. Okay, acetic adalah ethanoic. So, tulis dekat sini. Ethanol. Lepas tu, trifluoroacetic. 1, 2. Okay, trifluoro. Dia ada 3 fluoro. 1, 2, 3. Trifluoroacetic acid dan ethanol. 1, 2, difluoroethanol. 2,2-difluoro. Okay. Sini ada H dan dia ada fluoro-fluoro. Okay. So saya nomborkan, let's say this is A, B, C, D. Arrange in order of increasing. Decreasing boiling point. Maksudnya daripada yang sangat berasid kepada kurang berasid. Okay, siapa nak try? CADB ke mana? C A D B. Okay, betul. Okay, C akan jadi paling tinggi kerana, kita tengok reason dia. C akan jadi lebih sangat berasid kerana kita tengok C dengan A ni both adalah carboxylic acid. D dengan B both are alcohol. So compare carboxylic to alcohol, carboxylic acid akan jadi dua yang paling kuat. Okay. Between C dengan A, C ni dia ada EWG. A ni dia tak ada EWG. Okay, dia cuma ada EDG. So kita kata EWG akan increase acidity. Sebab dia akan weaken the OH bond inside the carbonyl. EDG pula akan weaken the OH bond, so H plus is difficult to donate. Okay, next. Between B dengan D, both are alcohol, tapi bezanya D tu dia ada EWG, yang ini dia ada EDG. So sama, penerangan yang hampir sama, cuma bezanya satu carboxylic side, satu lagi alcohol side. Okay, alright, very good. Kalau semua boleh ikut susunan ni, bagus. Alhamdulillah. Okay, next. Kita cuba soalan past year. Past year 2012, 2013. Okay.
5 markah. Kita tengok, awak cuba jawab Asad. 12, 13. Oxalic acid. Saya tulis ABCD tu sebab untuk memudahkan awak memberi jawapan tapi dalam exam awak kena tulis nama yang sebenar lah ya. Tulis nama yang sebenar. Okay. Arrange the following compound in ascending order of acidity. Ascending tu maksudnya increasing lah. Okay. Kemudian explain your answer. So dekat sini 5 markah. Okay, jom kita tengok macam mana nak dapatkan markah dia. Okay, susun dulu. Okay, saya nak bagi mudah So saya labelkan A, B, C, D, E. So awak baca dekat saya apa jawapan awak according to ABC tu. 2,3-dichlorobutanoic, 1 butanol, butanoic acid, 4-chlorobutanoic, 2-chlorobutanoic. Okay. Alright, susun. Madam, Ya. B, C, D, E, A. Okay, B, C, D, E, A. B, E, A. Okay, sekejap ya. A to 3. Okay, E adalah 2-chloro. D adalah 4-chloro. C adalah butanoic. B adalah butanol. Okay, betul? B, C, D, E, A. Okay. B ni adalah dia start dengan butanol. Okay. Maksudnya butanol C, D, E, F. C, D, E, F pula. C, D, E, A tu adalah karboksilik lah. Kan? Yang lain semua karboksilik. Okay. Between C, D, E, F ni pula, C ni dia adalah butanoic saja. Butanoic sahaja, dia tak ada faktor EWG, dia cuma ada EDG, kumpulan yang memberi elektron, dia tak ada yang withdraw. Okay, DEA pula, D tu dia 4 kloro. Okay, E ni dia 2 kloro. Position lah. Position. Okay, A pula adalah 2,3 dichloro. Okay, so kalau awak nak letak reason dia, yang ini akan jadi paling tinggi, most acidic, sebab dia ada number of halogen dia beza. Number of halogen. Number of halogen ni ada kaitan dengan number of EWG lah. Dia ada 2 EWG, iaitu klorin. Okay. Yang ini kisahnya tentang position. Position of EWG. Siapa EWG kita? Klorin. Okay. Yang ini kisah dia tentang resonan. Resonan antara alkoxide, ion dan terang di sini. Alkoxide ion
dan versus carboxylic ion. Okay. So kita tahu carboxylic ion ni adalah lebih stable. Yang ini akan jadi less stable. So yang more stable tu akan lebih berasid lah berbanding yang less stable. Okay. Alkoxide ion ni kalau kita nak precisely dia adalah butoxide ion. Sebab apa butoxide? Sebab dia ada probutanol 4 karbon lah. Okay. Yang ni memang carboxylic dah. Okay. So kalau bila awak nak memberi jawapan, okay, diberi 5 markah kan. Susunan ini 2 markah. Susunan itu. Okay. Markah 3 lagi adalah bahagian sini dia minta position, cerita tentang position 1 markah. Okay. Ini 2 kan. Cerita tentang number of halogen ni 1 markah. 2, 3, 4. Kemudian dekat sini resonan ni 1 lagi markah. So 2, 3, 4, 5 markah. Okay. Nampak? Itu point dia lah. Dia punya point untuk awak ceritakan. So bila awak nak cerita, jangan cerita secara terlalu general. Kena compare. Maksud compare tu adalah, contohnya, awak kata 2,3-dichloro, apa tadi? Dichlorobutanoic acid most acidic compound because it has 2 EWG. Jangan sebut EWG, sebut it has 2 electron withdrawing group dalam bracket chlorine. Therefore, OH bond weaken and easily donated H+. Okay. Between 2 chloro and 4 chloro, 2 chloro nearer to the carboxyl group compared to 4 chloro. So kena ada istilah compare tu, mesti membanding-bandingkan. Okay, buatlah ayat, awak lagi pandai buat ayat lebih cantik. Just pastikan point tu semua ada dalam awak punya explanation. Alright. So, habis. Okay. So, dengan itu, as conclusion, okay, kita buat conclusion kejap. As conclusion, untuk semua dah. Okay, untuk kelas yang dah masuk, 10.1, kita dah belajar tadi general formula RC double bond OOH, carboxylic acid. Cara untuk draw dan IUPAC nomenclature. Untuk common name, saya minta awak tentukan acetic acid dengan butyric acid kan, yang selalu keluar lah. Okay. Untuk boiling point, kita dah bincang bahawa asid karboksilik itu akan jadi paling tinggi dia punya boiling point sebab kelebihan dia adalah hydrogen bond dalam bentuk dimer. Okay, so dia akan sentiasa paling tinggi dia punya boiling point. Sana H bond dimer. Kelebihan dia. Okay. Dan dia larut dalam air kerana dia able to form hydrogen bond in water dan boleh juga larut dalam inert solvent sebab dia ada kawasan R ni yang boleh buat van der Waals. Okay. Hari ni kita masuk acidity. Okay, tengok balik. Acidity ada dua cara untuk awak explain. Satu dari segi resonance. Tengok cara untuk buat explanation. Satu dari segi resonance effect. Kedua dari segi inductive effect. Okay. Bila nak explain pasal resonance, bila nak explain pasal inductive. Okay. Explain pasal resonance bila awak compare benda yang berbeza. Carboxylic acid, alkohol dan phenol. Ini kita explain dari segi resonance. Explain resonance. Explain resonance. Okay, resonance effect tulis sikit. Okay, kenapa kena explain resonance effect? Sebab dia benda yang berbeza. Carboxylate ini kalau dekat sini, ini kita cerita pasal carboxylate ion lebih stable dan phenoxide ion. Phenoxide ion, terbalik. Salah. Carboxylic acid lebih stable dan phenoxide duduk belakang. Phenoxide ion. Okay, phenoxide ion pula lebih stable berbanding alkoxide ion dan hydroxide ion. Paling berasid adalah carboxylic acid sebab carboxylate itu lebih mudah terbentuk berbanding phenoxide. Tengok ayat dia. Okay. Next is kita nak explain dari segi inductive effect. Bila
bila kita compare kan antara carboxylic acid sendiri, di mana dia ada unsur EWG dan EDG. Dia ada unsur EWG dalam compound. Siapa EWG? Silibus dah kata halogen. Okey, halogen. Siapa halogen? Halogen adalah fluorine, bromin, iodine. Kalau dia ada unsur EWG yang attach pada karbon dalam carboxylic acid, dia menyebabkan acidity dia bertambah. EWG akan menyebabkan acidity bertambah. Presence of EWG, acidity akan bertambah. Sebab dia akan melemahkan ikatan antara O dan H. Melemahkan O dan H akan mudah diputuskan dan disingkirkan, so become more acidic. EWG adalah kumpulan penarik elektron. Okey, dari segi explanation ada dua cara. Yang ini kena bincang dari segi inductive effect. Okey, baca soalan, tengok. Kalau kita bandingkan bilangan halogen, kita cerita dah dari segi number of halogen present. Kalau kita dapat soalan yang membezakan position of halogen, ceritalah dari segi inductive position dia. Kalau awak dapat halogen tapi berbeza halogen, sama ada fluorine atau klorin yang digunakan, tengoklah electronegativity dia. Okay. Next is kita nak compare between carboxylic acid yang tidak ada unsur halogen. Contohnya kita compare tadi butanoic acid versus propanoic acid. Contoh propanoic acid versus hexanoic acid. Okey, kita tahu propanoic acid ni lebih berasid berbanding hexanoic acid. Sebab propanoic acid tu kurang dia punya EDG. Ini banyak dia punya EDG. Lebih banyak kumpulan penderma elektron ke arah dia, lebih kuat ikatan antara O dan H. Okey. Next. Itu kita dah selesai yang ini. Next, daripada minggu lepas saya dah masuk 10.4 dan 10.5. Okey, 10.4 tengok balik. Ada beberapa cara penghasilan of carboxylic acid yang baru. Semua tu yang lama saja kita recall balik kecuali hydrolysis of nitrile. Ini yang baru. Okay, tengok balik. Dan chemical properties of carboxylic acid ada sampai 7. Okay, ada sampai 7. 3 yang terakhir itu adalah penghasilan acid chloride, penghasilan anhydride, penghasilan ester dan juga penghasilan amide. Okay. Next kita tengok predict product ni, kita predict lah. Kita dah predict dah. Next is kita nak tengok reducing properties. Ini C3 nah. Reducing properties of khususnya methanoic acid. Kelebihan methanoic acid dia boleh ada dua functional group. Sebelah sini carboxylic, sebelah sini karbonil. Jadi dia boleh menggunakan ejen pengoksidaan. Dia boleh buat tindak balas dengan peroxidation dan juga tolerant. Okay. Dan kita dah belajar juga outline synthesis related to carboxylic acid. Maka untuk 2 kelas, saya tak ingat dah kelas mana, dah selesai carboxylic acid. Okay, dah boleh buat pasir dah, selesai. Okay, ada apa-apa soalan nak tanya? Yang selesai tu kelas apa? Beritahu Ustaz. Kau awak tak sedar awak dah selesai. Kelas apa yang dah selesai? Di mana? DHT 41. DHT 41 selesai lagi? DHT 24. Yes. DHT 41 dengan DFT 24 dah selesai nah chapter carboxylic. DHT madam. DHT 24 selesai ya? Dah. Oh, okey. Saya dah masuk dah ya? DHT 24. Ke yang ni belum? Dah selesai juga Kejap okay. Alright. So DFT pun kalau tak salah saya dah selesai ni. Tak mengaku pula dia orang ya. Mana DFT dalam ni? Dah madam. Betul madam, dah habis. Habis kan? So tinggal DST saja yang belum. Okay, tak apa. So next class saya akan sambung yang itulah. Saya akan sambung yang belum selesai. Untuk kelas lain saya akan masuk seterusnya, kita akan masuk amine. Next chapter adalah amine. So get ready dengan worksheet dia. Okay, itu saja. Sekejap saya nak off record dulu.